illa ma syaa Allah. Kecuali ada setengah ketika ditetapkan oleh Allah SWT kena Allah, inna rabbaka hakimun alim. Allah itu maha hakim, Allah itu maha alim. Maha hakim maknanya mempunyai hikmah dalam segala pentadbirannya, dalam segala tindakannya, dalam segala perbuatannya, dalam segala apa yang dilakukannya. Itu semua ada hikmah-hikmahnya, dan Allah Ta'ala tahu semua apa yang ada pada makhluk-makhluknya. Seterusnya, kita akan baca seterusnya ialah ayat 129 ni. Allah SWT pun berkata, kazalika nuwalli ba'daz zalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Dan begitulah nuwalli, jadi sebagaimana nolong di atas dunia ni, seronok menyeronok antara manusia dan juga jin. Yang manusia dengan manusia tu cerita tempat lain. Jadi yang dalam ayat ni, ayat 128 yang kita bacakan tadi tu, mereka ni seronok menyeronok di antara satu sama lain kan. Ayat 127, seronok menyeronok di antara satu sama lain kan. Ayat 128 minta maaf, 128 tadi. Jadi bantu-membantu atas dunia ni, maka begitulah di hari akhirat nanti yang kenalah. Sebab tu Allah Ta'ala kata, kazalika nuwalli ba'daz zalimin. Atas dunia ni mereka ni nuwalli, kami telah macam bantu ba'daz zalimin ba'dan, setengah daripada orang zalim, setengah daripada orang jahat ni, mereka ni seronok antara satu sama lain kan. Itulah seronok dia, nuwalli tu, kami beri wilayah. Ulama katakan beri wilayah ni maknanya beri bantu-membantu di antara satu sama lain semasa atas mereka di dunia. Jadi orang yang jahat pun bantu-membantu. Jadi kalau orang yang beriman tidak bantu-membantu, maka itu adalah satu kita kata kekecewaan lah kepada orang yang beriman ni. Kalau mereka ni tak bantu-membantu atas dunia ni kan, satu kerugian kepada kita ni. Kalau kita orang sama-sama yang beriman, sama-sama yang Islam, sama-sama yang nak kepada kebaikan, tiba-tiba kita tak bantu sesama kita. Sedangkan Allah Ta'ala kata orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang yang jahat ni, mereka ni bantu antara satu sama lain, sesama mereka. Tapi Allah Ta'ala kata, maka di hari akhirat pun mereka akan bantu-membantulah masuk neraka tu. Ya ma'syarul jin, Allah Ta'ala sebut lagi kan, panggil wahai jin wal ins, dan juga manusia. Alam ya'tikum rusulun minkum. Jadi sekarang ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertanya bertanya kepada jin tu, ya ma'syarul jin, wahai jin semua. Ni maknanya di hari akhirat lah ni Allah Ta'ala tanya mereka, wahai jin, wahai manusia semua, alam ya'tikum, bukankah, tidakkah pernah datang, alam ya'tikum rusulun minkum. Rusul kalau rasulun tu makna rasul, seorang rasul. Tapi kalau rusulun maknanya ialah utusan-utusan. Maknanya utusan-utusan tu maksudnya ialah semua jin, semua manusia pada mana-mana zaman pun, pada mana-mana ketika pun selepas daripada Nabi Muhammad SAW ni, akan ada orang menyampaikan agama kepada mereka. Ini nak ceritanya secara tidak langsungnya ialah apa? Bahawa kita ni orang mukmin hendaklah menyampaikan Islam kepada semua manusia yang ada atas dunia ni. Mereka ni berada di mana? Di Amazon ke, di Amerika Selatan ke, di dalam hutan mana-mana di Siberia ke, di tengah-tengah Afrika ke, di mana-mana saja berada. Kalau dekat hampir dengan kawasan kita ni, di Papua New Guinea ke, dalam mana-mana saja. Tanggungjawab kita untuk menyampaikan agama. Supaya apa? Supaya nanti tak akan berlaku ni apa yang akan kita baca ni dalam ayat 130 ni. Allah Ta'ala akan bertanya kepada jin dan juga manusia. Allah Ta'ala berkata, ya ma'syaral jin wal ins, wahai semua-semua jin dan semua-semua manusia, alam ya'tikum rusulun minkum, tak pernah datang kepada kamu rusul, maknanya ialah pembawa-pembawa agama, maknanya utusan-utusan. Jadi tak kira lah minkum tu daripada jin dan juga daripada manusia. Sebab jin pun ada juga bukan Nabi. Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad kita semasa balik daripada Taif kan, Nabi SAW sembahyang di satu tempat nama dia Nakhlah, di pertengahan jalan di antara Taif dengan Mekah tu. Jadi pada masa tu tiba-tiba jin tu mendengar bacaan Nabi. Jin pun kemudian bersegera balik kepada kaum dia, kepada geruk dia, kepada kampung dia, kampung jin lah untuk menceritakan kepada kawan-kawan dia bahawa kami ni pun dah dengar sekarang ni ayat Quran yang dibacakan oleh seorang manusia yang bernama Muhammad ni di satu tempat nama Nakhlah ni. Jadi mereka pun mencerita dan kemudian mereka telah beriman. Jadi itu cerita Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Jin Jadi baca insyaAllah dalam surah Al-Jin Allah Ta'ala ceritakan bahawa bagaimana semangatnya jin ini untuk menceritakan apa yang mereka dengar kepada kawan-kawan mereka, iaitu tentang Islam.
Jadi jin tu ada rusul-rusul dia, iaitu penyampai-penyampai daripada Nabi sampaikan kepada kawan-kawan dia. Jadi begitu juga manusia. Manusia ni sepatutnya ialah kena sampaikan. Supaya apa? Supaya mereka ni tak boleh nak jawab ni. Jadi Allah Ta'ala tanya mereka, wahai jin dan juga wahai manusia, bukankah telah datang orang-orang yang memberitahu kepada kamu daripada kalangan kamu sendiri? Bukan jin beritahu kepada manusia, bukan manusia beritahu kepada jin, manusia beritahu kepada manusia, jin beritahu kepada jin. Kemudian Nabi Muhammad tu adalah khususlah sebab dia boleh, apa ni, Allah Ta'ala dah sebut macam tu kan. Kemudian Allah Ta'ala kata sini kan, bukankah pernah datang rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati? Yaqussu tu maknanya menceritakan. Kita sebut perkataan kisah kan, mengkisahkan, gitu. Mengkisahkan kepada kamu ayat-ayatku, maknanya menceritakan ayat-ayatku kepada kamu, wa yunzirunakum, dan kemudian memberi inzar, memberi peringatan. Mak cerita apa? Memberi peringatan maknanya, satu, kalau kamu buat jahat, benda ni akan berlaku. Kalau kamu buat zalim, perkara ni. Kalau kamu syirik pada Allah, ini akan berlaku. Itu yunzirunakum, dan beri amaran kepada kamu. Jadi itu tanggungjawab kita semua kan, orang-orang mukmin, orang-orang Muslim pada hari ini, untuk berdakwah, memberitahu kepada orang lain neraka dan sebagainya. Liqa yaumikum haza, memberitahu apa perjumpaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini. Haza tu maknanya menunjukkan bahawa kata-kata ni adalah dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti. Allah Ta'ala ingatkan, akan beritahu bahawa ini akan berlaku kan. Jadi qalu, apa jawab mereka? Syahid hadza jadi wa gharrathumul hayat. Jadi wa gharrathumul hayatud dunya. Mereka pun jawablah, yang kata wa gharrathumul hayatud dunya. Kami telah tertipu dengan hidup dunia. Jadi kita tengokkan pada hari ini kan, banyak sangat kita ni tertipu dengan dunia. Allah Ta'ala dah sebut ulang kali yang tertipu kan. Kamu ni akan tertipu dengan dunia. Dunia ni indah, dunia ni manis, dunia macam sebagaimana kata Nabi SAW kan. Jadi sebab tu kan, kita kan dah cakap pasal dunia, masyarakat berkata pasal dunia kan. Jadi kita pun terheret sama kan. Walaupun kita ni kadang-kadang lah adalah kan perasaan-perasaan, tapi terheret juga kita pada dunia ni kan. Jadi insya-Allah kan, sebab itulah baca Quran, bila kita baca Quran kita ingat, bila baca Quran ni kita faham, cuba faham kan. Allah Ta'ala sebutkan kenapa manusia jadi, ya kerana gharrathumul hayatud dunya, mereka tertipu dengan hidup dunia, wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Jadi pada akhirat barulah mengaku kan. Syahidu ala anfusihim maknanya menjadi saksi ke atas diri mereka, maknanya mengaku tu, mengaku betul-betul annahum kanu kafirin, bahawa mereka itu adalah kafir. Seterusnya insya-Allah ayat yang terakhir di dalam ayat dalam muka surat yang kita baca pada hari ini 144, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala ayat 131 dalam muka surat 144 surah Al-An'am ni. Allah Taala kata, zalika allam yakum rabbuka muhlikal qura bizulmin wa ahluha ghafilun. Allah Taala sebutlah alasan kenapa Allah Taala tanya macam tu. Kenapa Allah Taala utuskan rasul? Kenapa patutnya ada rasul? Kenapa patutnya ada orang yang akan memberitahu? Kenapa patutnya ada pendakwa-pendakwa yang akan memberitahu Islam kepada semua manusia ni? Supaya, inilah Allah Ta'ala sebut ayat 131 ni, zalika, bahawa salah satu daripada ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, zalika allam yakum rabbuka muhlikal qura. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan menghancurkan sesuatu kaum, sesuatu kampung, sesuatu negeri bizulmin, dengan satu kezaliman. Maknanya kalau mereka tu membuat kezaliman kan, adakah Allah Subhanahu Wa Taala akan hancurkan mereka? Tidak, selagi mana tu Allah Taala sebutkan wa ahluha ghafilun, kalaulah orang negeri tersebut dalam keadaan tidak tahu. Ghafil tu maknanya ialah tidak ada pengutusan rasul. Maknanya kalaulah tidak ada pengutusan rasul, kalaulah tidak ada pendakwah memberitahu kepada mereka, apa yang mereka buat tu salah, yang mereka buat ni adalah tidak betul, bercanggah dengan agama. Jadi kalau mereka tidak tahu, sebab mereka tak ada orang utus kan. Kalau kita panggil, kadang-kadang kita panggil sebagai ahli fitrah dan sebagainya kan, iaitu orang-orang yang tak sampai Islam kepada mereka. Mana Islam tak ada orang. Jadi maka Allah Subhanahu Taala kata, Allah Taala tidak akan menghancurkan kampung tersebut dengan kesalahan. Sebab apa? Mereka tak tahu bahawa benda itu salah kan. Wa ahluha ghafilun, sedangkan mereka itu adalah orang-orang yang ghafil. Iaitu ghafil maknanya ialah tidak mengetahui, jahilun tidak mengetahui.
bahawa manakah betul, manakah salah kan. Jadi setakat itulah saja insya-Allah pada hari ini. Terima kasih semua yang bersama-sama dengan kita. Jangan lupa insya-Allah kan untuk share, untuk hantar link ni kepada kawan-kawan semua kan. Semoga mereka semua dapat manfaat dan kita pula dapat pahala insya-Allah, dan kita terlepas daripada tanggungjawab kita kan untuk menyampaikan. Sebab kadang-kadang kita tak mampu kan, kadang-kadang kan kita rasa saya nak bercakap tak boleh, saya ni tak tahulah, contohlah katakan saya tak ada ilmu dan sebagainya. InsyaAllah kan zaman sekarang mudah saja hantar link tu kan, insyaAllah. Moga-moga sahabat-sahabat kita yang lain tak bersama dengan kita akan dapat faedahnya. Kalau mereka nak ikut, Alhamdulillah kita dapat pahala lagi kan, kerana mereka ni dapat faham. Kalau mereka faham, kadang-kadang mereka ni lebih faham daripada kita sendiri mendengar, tapi kadang-kadang tu orang lain tu lebih faham daripada kita, orang yang kita beritahu tu. Mana tahu kan. Sebab tu Nabi SAW kata, rubba muballarin afqahu min muballighin. Kadang-kadang orang yang disampaikan tu lebih faham lagi daripada orang yang mendengar tu sendiri, orang menyampaikan. Jadi wallahu a'lam bissawab. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.